Kalau ada jodoh dia kata insya-Allah. Nah, esok dia akan miss call. Nampak? Kalau nasib tak baik dia akan jawab, minta maaf, saya sebenarnya sudah bertunang dengan ustaz janggut tu lah. Dan lagi tu. Nah. Mudah tak? Mudah. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Opek dalam program Ngaji Bareng. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji bareng kepada salah satu ustadz Malaysia yang menurut saya itu sangat luar biasa sekali ilmunya ataupun cara penyampaiannya, apalagi cara menjawab beberapa pertanyaan yang sangat luar biasa, baik pertanyaan yang lawak, pertanyaan yang serius, pertanyaan tentang agama, pertanyaan pokoknya macam-macam pertanyaan sama beliau ini dibabat habis, langsung dijawab set. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz ini. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Adhar Idrus. Masya Allah. Sebetulnya saya sih pengen sering upload atau sering ngaji bareng kepada beliau, cuma saya itu kesulitan untuk mendapatkan izin videonya ya. Banyak saya cari di channel-channel YouTube tentang ceramah beliau atau tanya jawab yang beliau isi, cuma agak sulit mendapatkannya. Soalnya yang banyak itu di YouTube di channel Ustadz Adhar Idrus Official, dan kebetulan dari kemarin saya izin itu melalui Instagramnya. Sampai saat ini belum ada jawaban apakah diizinin atau tidak. Masya Allah, saya yang mau ambil itu mungkin kemarin pernah, cuma saya pelajari tentang dunia reaction itu kayaknya kurang kurang sopan lah apabila ngambil gitu kan. Jadi saya nunggu izin dulu. Kalau misalnya nanti diizinin, insya Allah akan sering saya ngaji bareng ataupun ngupload tentang Ustadz Adhar Idrus di channel ini. Oke, langsung saja biar tidak lama-lama ya ngaji bareng pada kali ini. Bagi Anda yang ingin menonton video aslinya, silahkan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Dan bagi Anda yang mau ngaji bareng dengan saya, seperti biasa jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Soalan seterusnya, bagaimana hukum solat sunat sedang solat wajib yang ditinggalkan belum diganti? Jawabnya sah. Siapa semayang sunat sedangkan tak bayar solat fardu, semayangnya sah. Nah, siapa yang tak semayang puasa Ramadan, dia puasa sunat saja, puasanya sah. Faham lagi? Tapi tidak dinaikkan ke langit, tergantung. Kenapa? Kerana hutang tak bayar. Nah, wajib dengan sunat, wajib dulu. Bang, kalau yang ada sunat banyak, wajib tak ada, orang gila orang panggil. Orang gila. Pakai kopiah, sunat ke wajib? Sunat. Okey, kita pakai piah. Patu balut serban, sunat ke wajib? Sunat. Kita balut serban, kain daripada Turki beli. Piah ni macam kubah masjid. Tak pakai celak pula, sunat. Masuk celak. Kayu sugi sunat, pelak bagi sangkut di telinga, sunat. Minyak wangi sunat, ya sunat. Comel loteng, tapi tak kais luar. Angry Bird kote-kote, gila babi namanya. Faham? Itulah orang yang semayang sunat, tak semayang fardu. Bila kita hutang dengan Allah, dengan hutang dengan manusia, mana duduk? Dalam kitab Bukhari, fadainallah ahaqu ayyuqadha. Hutang Allah wajib bayar dulu. Nampak? Jadi bukan kata tak sah. Benda sunat kemudian benda yang wajib dulu. Nabi kata kalau kita hutang orang RM100, bila kita bayar berilah lebih. Lebih itu sunat. Kita pinjam dengan orang RM30, kita nak pergi bayar, belilah buah epar sekilo bagi hadiah ke dia. Atau buah limau. Yang limau itu sunat, sunnah Nabi. Yang RM100 itu modal wajib bayar. Tapi bayang orang hutang kita, dia tak bagi yang 100 tu. Dia bagi limau. Faham lagi? Nampak tak? Memang kita terajang je. Nanti duit aku tak bayar, W5 saja. Allah begitulah. Aku suruh fardu tak buat. Semayang tajuk buat pecah dari. Soalan seterusnya, apakah hukum
melintasi di depan seorang yang sedang solat. Pokoknya harus. Boleh, tak ada masalah. Dengan RZ pun boleh, lintas depan. Yang tak boleh jika dia ada sutrah. Dia ada sutrah, dia ada apa ni sutrah, ada apa? Ada halangan. Ada sejadah, ada dinding, ada barang depan, semayang dekat tiang, semayang ikut garisan, tak boleh lintas. Lebih kurang 3 hasta. 3 hasta manusia lah, bukan hasta Doraemon, hasta manusia. Lebih kurang macam tu. Jadi kalau dia ambil sejadah, dia letak lagu tu, pak, dia berdiri atas ni, dia panggil orang itu sudah bersutrah. Kita lintas atas sejadah sengaja, haram. Allah, gitu. Nabi kata kalau orang tu tahu dosanya banyak mana, kalau melintas, dia sanggup tunggu di situ 40 masa. Masa tu ada ulama terjemah 40 tahun. Sanggup tak lintas 40 tahun, tak apa. Nampak? Kita boleh ada lintas. Nah, jangan lintas depan pasal. Walaupun yang semayang itu belum balik, kanak-kanak. Yang boleh lintas di depan orang yang tidak sah solat, ya. Contoh, anak yang belum memayis. Semayang pakai pamper. Faham tak? Dia tiru mak dia semayang. Jadi tidak ada kehormatan, larangan lintas di depan dia. Orang yang sah semayang walaupun baru sekolah tadika, haram lintas. Dan bila orang nak lintas, kita tahan tangan. Nabi suruh tahan. Bila kita jalan ada orang tahan tangan, berhenti. Orang semayang. Faham lagi? Ni jangan orang hollow, kita pun Allah maksudnya. Balik awal dia panggil. Nah. Allah, luar biasa ini ya. Terus tanya jawab ini. Apakah hukum bagi ibu yang sedang bersolat, anaknya duduk atas jadah dan anaknya bernajis? Bila kita nak semayang, wajib bersih dari najis pada 3 tempat. Pertama, pada pakaian. Kedua, pada tubuh badan. Ketiga, pada tempat kita rokok, sujud dan turun. Kalau ada najis tempat yang tak sentuh dengan kita, tak ada masalah. Contoh, ini sejadah. Kita semayang sini, ini sejadah. Depan ni anak kita kencing atas sejadah. Tak ada masalah. Jangan sujud atas kencing. Sujud kita tak kena tempat kecil, tangan kita masa sujud tak kena tempat najis, tak ada masalah. Cuma ulama sebut dalam kitab-kitab fiqh, bila ada najis di atas jadah, sunat kita beranjak ke kanan atau ke kiri atau ke belakang biar jauh dari najis. Oh gitu caranya ya. Soalan seterusnya ini ya. Apakah hukum kanak-kanak najis sentuh ayah yang sedang berwudu? Adakah batal wudu tersebut? Ayah ada wuduk, anak dia bernajis, pegang ayah, tak batal. Sebab tu bila orang mengajar, tok guru mengajar, syekh mengajar, dengar baik-baik. Sebaik-baik pelajaran, sekali dengar sampai mati ingat. Itu sebaik-baik orang yang mendengar. Kalau tak mampu, tak apalah. Sekali dengar, sampai mati. Ni kita dah dengar, hari ni dengar, bab sifat 20, hangguk. Esok cerita hadis, lupa sifat 20. Duk main gitu je, berubang bulu kening. Jadi yang batalkan wuduk 4 perkara saja. Yang pertama, keluar sesuatu daripada kepala depan atau belakang. Yang kedua, sentuh perempuan yang sah nikah tanpa berlapik, yang pada kulit. Yang ketiga, hilang akal dengan sebab tidur atau pitam. Yang keempat, pegang kemaluan. Dengar baik-baik, 4 ni je batal wuduk. Jadi yang lain tak payah tanya. Oh ya. Faham? Jadi tak perlu tanya. 4 lain, yang lain ni batal tak? Tak payah tanya lah, tak batal lah. 4 ni je batal. Contoh kalau kata pegang kemaluan batal. Nabi kata man masat zakarahu fal yatawadda. Barang siapa yang pegang kemaluannya maka batal wuduk. Faham? Jadi yang lain tak payah tanya. Kalau orang bodoh dia tanya, kalau pegang lutut ustaz, la ilaha illallah, ni pegang kemaluan saja. Jadi ulama tak payah sebut lah yang tak batal. Sebut yang batal. Kerana yang batal tu sikit, 4 perkara aja. Kalau nak tulis yang tak batal, jadi beribu-ribu jilid lah kitab. Dia kata, dan bermula yang batal itu pegang kemaluan, maka tiada batal pegang paha, tiada batal pegang lutut, tiada batal pegang betis, dan tiada batal pegang buku lali, tiada batal pegang dahi, tiada batal pegang hidung, tiada batal pegang skru, tiada batal pegang lori, tiada batal pegang kereta api. Bersambung minggu depan. Faham lagi? Jadi kapal yang batal sudah kita orang cerdik kan, bukan orang juga ustaz ini ya. Ni tak batal. Ada budak pegang anak berdaji batal. Batal apa budak pegang anak? 4 perkara ni je batal. Mu pegang najis pun tak batal. Jatuh dalam najis tak batal. Dia jalan. Alu berdebong jatuh dalam lubang najis. Faham lagi? Habis tarik seluruh badan. Tak batal. 4 tadi je batal. Allah selalu ya.
sangat bermanfaat ini loh dalam Bagaimana perhitungan di kehidupan. akhirat kelak orang yang tak pernah kenal Islam? Contoh masyarakat pribumi yang jauh daripada dunia luar. Kalau ada orang yang tak sampai risalah kenabian, tak sampai pada tentang kebenaran agama, maka itu dipanggil umat fatrah. Nah, jadi akhirat macam mana? Akhirat kita tengok. Kita kan belajar sifat Allah. Allah Maha Zalim kan Maha Adil. Maha Adil. Dah dapat jawapan dia. Allah takkan azab orang yang dia tidak sampaikan para nabi, para pendakwah dan sebagainya. Nah, fa'amruhu ila Allah, serahkan pekerjaan ini kepada Allah. Allah ni apa? Allah Maha Adil. Faham? Yang Allah azab ni orang-orang kafir yang sampai dah orang Islam, duduk bersama orang Islam, ada masjid, ada pendakwah, ada nabi, mereka tidak juga menerima Islam, itu akan diazab oleh Allah. Jadi umat fitrah ini atau umat fatrah, adakah masih wujud sekarang kita 2019? Wallahu a'lam. Kalau adalah, itulah jawapannya. Soalan seterusnya. Dalam surah Yasin ayat 12 menyatakan Allah akan hidupkan seluruh manusia dan akan balas segala perbuatan mereka. Saya muskil akan pendapat mengatakan bahawa orang kafir akan termasuk dalam api neraka tanpa pengadilan. Namun ayat tersebut menyatakan seluruh manusia. Apakah seluruh manusia tersebut termasuk yang kafir? Baik. Dia kata Allah sebut dalam Quran antaranya surah Yasin, semua manusia akan diadili, dihisap pada hari kiamat. Jadi dia muskil dengan ada golongan yang mengatakan ada juga pendapat orang kafir tidak dihisap, terus masuk neraka. Yang betulnya dalam masalah ini memang dua-dua pendapat. Kedua-dua ini ahli sunnah wal jamaah. Pandangan yang pertama, semua orang termasuk yang kafir akan dihisap, akan diadili, akan ditanya. Nampak? Itu juga. Pendapat yang kedua, orang kafir tidak akan ditanya, tidak dihisap, terus dia masuk dalam neraka. Kedua-dua ni ulama ahli sunnah wal jamaah. Tak usah nak balah. Dan kedua-dua ini ada sandaran masing-masing. Cuma pandangan yang lebih ramai di kalangan ahli tafsir ialah pandangan yang pertama. Seorang kafir pun akan dihisap, akan ditanya. Nampak? Summa inna alaina hisabahum. Summa nanti di hari kiamat, atas mereka itu orang kafir ini kami akan hisap juga. Itu pandangan yang paling kuat. Soalan seterusnya. Dalam doa, apakah nama arwah disebut perlu dibinkan kepada bapa atau bin kepada ibu? Dia berdoa untuk arwah. Adakah dalam doa itu nak sebut contohnya bin mak atau bin ayah? Faham tak soalan? Jadi begini, kehidupan manusia ini semuanya pakai bin ayah, daripada dunia sampai akhirat. Kita nak kata nak tukar bin, kena ada nas. Nas yang datang kepada kita tukar bin dalam masalah talqin. Dalam masalah talqin. Dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili, Nabi kata sebutkan bin mak ni. Jika tidak ada nama maknya tak ingat, bin Hawa. Nampak? Sebab tu dalam masalah baca talqin. Talqin ba'dal maut. Talqin ada dua, talqin orang yang dekat nak mati, talqin lepas mati tanam di kubur. Talqin lepas mati. Orang sini tak talqin tak? Talqin tak kalau orang mati? Talqin. Takut Wahabi sini. Nampak tak? Kita nak mati ni kampung-kampung orang kita dah tahu. Tak? Tanya dulu. Baca talqin tak sini? Baca. Nampak? Baik. Biarlah nak sebut juga. Baca talqin lepas pada mati ni pandangan ulama. Dua mazhab tidak sunat. Dua mazhab sunat. Tak payah nak balah bodoh. Kerana mereka imam mazhab. Siapa sini yang setara imam mazhab? Angkat tangan, aku nak selfie dengan dia. Nampak? Pandangan mazhab Maliki paling ramai lah. Bukan walaupun mereka ada khilaf. Pandangan mazhab Hanafi paling ramainya tidak sunat baca talqin. Tapi Hanbali dan Syafi'i wa yusanu talqinu ba'da dafni. Lepas disunatkan lepas pada tanah baca talqin. Okey? Baik. Jadi persoalan kaitan dengan talqin, nak bin ke mana? Bin mak. Masih baca talqin kerana hadisnya bin mak. Lain pada itu kita beranak bin ayah. Nak masuk sekolah bin ayah, masuk tadika bin ayah, nak masuk tahfiz bin ayah.
Nak menikah bin ayah, nikah seorang lagi bin ayah juga. Nah, nak bercerai pakai bin ayah. Nak jabat agama nak tengok bin, binti, semua ayah tu. Nak sakit nak masuk hospital, bin ayah. Nak keluar hospital, nak keluar pada wad, bin ayah. Nak masuk universiti, bin ayah. Nak masuk mengundi, bin ayah. Semua pakai bin ayah. Sampai ke akhirat ni bin ayah. Innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum, Nabi kata. Kamu akan dipanggil seorang-seorang di hadapan Allah hari kiamat dengan nama kamu, bin bapak kamu. Nampak? Jadi daripada awal kita hidup sampai akhirat bin ayah. Melainkan pada ketika baca talqin. Jadi dalam masalah lain bin ayah. Nampak? Tiba-tiba kita nak bin mak juga, tak ada masalah. Nak semayang ajak nak bin mak tak salah pun. Kalau berlakulah tukar bin pada IC lebuh bin mak, itu sudah lain. Itu anak tak sah tarah. Orang tanya Nabi, ya Allah, anak tak sah tarah ni bin apa? Nabi kata al-waladu lil firash, bin mak. Takut jadi masalah lain. Soalan seterusnya, apa hukum gambar tak ada janggut letak janggut? Jawabnya al-muru bimaqasidiha. Pekerjaan perbuatan kita tengok maksud. Yang pertama, pekerjaan itu mesti benda yang baik, yang harus, yang tidak haram. Barulah bergantung pada maksud. Kalau benda haram tak ada kait dengan kaedah tu. Faham? Dia tujuan bergurau dengan suami dia. Suami dia tak ada janggut, dia buat letak janggut. Faham tak? Hukumnya harus. Itu bukan mengubah, itu gambar je. Gambar ulama qiyas dengan cermin saja. Atau disuruh suami dia ni supaya simpan janggut. Tengok, comel abang kalau ada janggut. Dia pakai application. Dia ni kan aplikasi kan, pak bukuh, nampak? Orang bukan kata janggut, orang ada rambut jadi kepala otak. Tak? Jadi dibergurau untuk sukakan hati anak-anak dan hukumnya harus. Tapi bila kita tujuan nak menganiaya orang, tujuan kita mengaibkan orang, haram. Tujuan nak menandingi ciptaan Allah, memang sepakat ulama haram. Sebab dulu susah orang perempuan, dia nak make up, nak comel dan sebagainya, lambat tau. Kawan saya, bini dia, kalau nak pergi jalan-jalan mana-mana, 2 jam. Ni dia ke apa? 2 jam. Daripada mandi sampai siap make up, 2 jam. Allah. Mana kalau nak makan kenduri pukul 12, pukul 10 kena masuk bilik air. Angkat dan dalam bilik air. Pasal pukul 12 baru siap. Lama ni cat muka. Muka ada besar piring ni, 2 jam. Orang basuh lori 3 biji siap 2 jam. Ni masalah. Perempuan ni memang masalah juga. Tapi bukan hak mari ni lah, hak geng-geng Kuala Pilah. Solat duduk, ada pendapat kata selagi boleh berjalan ke mana-mana, tak boleh solat duduk atas kerusi. Mesti solat duduk yang boleh kita sujud. Betul ke? Sebab duduk atas kerusi, sebab lutut tak boleh bengkok, sakit belakang dan sebagainya. Baik. Ada orang kata siapa yang boleh berjalan tak boleh semayang duduk. Perkataan itu salah. Kerana masalah semayang bukan berjalan. Mana ada hukum orang semayang berjalan? Semayang ni berjalan ke berdiri? Dah? Salah dah. Awal tu salah dah. Waktu kalau bodoh duduk diam. Nabi kata salli qa'imah, semayang berdiri. Dia kata kalau boleh berjalan tak boleh semayang berdiri. Lah, apa pula berjalan berdiri? Qiyah tu dah rosak dah. Faham? Yang betul cakap gini, siapa boleh berdiri tak boleh semayang duduk. Baru betul. Faham? Sebab dia boleh berdiri. Bila boleh berdiri, mana boleh duduk? Berdiri itu rukun. Ni siapa boleh berjalan, wajib semayang berdiri. Lah. Ada orang yang berjalan, tak semua boleh berdiri. Faham? Kebanyakan orang boleh berjalan, boleh berdiri. Tapi ada orang-orang uzur, orang tua, dia hanya boleh berjalan. Diri tak boleh. Bila nak berhenti, cari pagar. Tak ada pagar, no. Jalan boleh. Nampak lagi? Jadi jangan pandai-pandai nak cakap lepas lagu tu, ikut sukamu keluar hukum. Kena jaga. Tak boleh berdiri. Fa'ilam tastatih faqa'idah. Kalau tak boleh berdiri, baru duduk. Okey? Bukan. Siapa tak boleh berjalan. Bukan. Tak boleh berdiri. Bila kemampuan kita hilang, satu, maka kena buat satu. Saya malas nak ulas dah berdiri-berdiri bayang duduk ni. Gila nasihat kita. Tok guru, ustaz tu jangan syadik sangat. Pasal orang semayang duduk ni orang sihat ke orang sakit? Orang sakit. Bila orang sakit, jangan kias dengan hukum orang sihat. Tu syarat-syarat kita fiqh tu, syarat berdiri, syarat rokok, syarat tunduk, syarat apa? Syarat orang sihat. Faham lagi?
Syarat orang sakit banyak longgar. Al-masyaqqata jadi mutasir. Bila orang kesusahan, dia jadi ringan. Faham? Al-umur idza daqa. Kita risalah Imam Syafi'i. Al-umur idza daqa ittasa'at. Perkara-perkara dalam agama bila terkepit maka dilonggarkan. Diluaskan qadar-qadar patut. Jadi setengah-setengah ustaz kita teruk sangat dia hentam orang sembahyang atas kursi. Tak sah lah, tak sah lah, tak sah. Dia sihat, sedap, gamak lah. Cuba hentam belakang tak tu bagi sakit belakang, suruh dia sembahyang pula. Faham lagi? Jadi jangan melampau untuk orang sakit. Orang sakit pula begini kaedahnya. Kita sembahyang rukunnya 13 rukun. Kaedahnya senang saja, 13 rukun. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Benda yang boleh buat tidak digugurkan kalau ada satu benda yang tak boleh buat. Maknanya kalau 13 rukun, satu rukun kita tak boleh buat, wajib kena buat 12. Itu ya kaedah. Mana 12 campur 1 tetap 13. Dua rukun tak mampu buat, wajib kena buat 11. Biar 2 campur 11, 13. 3 rukun tak mampu buat, gugur, maka wajib kena buat 10. Biar yang tak boleh dengan boleh campur, mesti jawapan total sentiasa 13. Fahamlah tu. Soalan seterusnya. Allah. Apa kau bawa motor ramai-ramai, buat baju bising-bising dan sebagainya? Ada bawa kekasih pula dalam konvoi itu. Ini anak-anak muda sekarang. Dia kaedah kita ni, Islam ni la darara wala dirar. Tak boleh mudarat, sama ada diri sendiri, orang lain, kawan-kawan, orang awam dan sebagainya. Jadi kalau bising saja, bukan kata geng motor, orang biasa pun tak boleh. Orang tak ada motor tak boleh. Bukan kata bising dengan azah, bising dengan selawat haram. Orang tengah tidur, pukul 2 pagi, dia pergi rumah dia. Allahu Akbar. Tak boleh tidur kan. Pokoknya haram ulama fatwa. Nampak? Itu baru selawat. Ini dengan apa? Dengan azah motor dia sekali. Lalu nak kapur orang. Haram. Memudaratkan orang. Orang tidur. Anak jenis ayung buah 2 jam baru boleh lena. Dia lalu pak tu bangun menangis anak orang. Dia peduli apa? Faham? Jenis orang ni jenis, kalau kata anu panggil dak erti bahasa. Dak erti, tua dah, bodoh. Nak bising boleh, tempat tak ada orang. Dia pergi ramai-ramai kat bukit tu, dia pun press. Bom. Kera tengok. Bodoh. Nampak? Tu okey. Kalau tuang punya motor tu, anak dia tidur, kita pergi press pula motor kat rumah ni, dia marah tak? Ni golongan tak beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang. Sampailah dia buat benda yang dia suka orang buat baik kepada dia, dia buat benda baik itu kepada orang lain. Allah. Bukan tak ada konvoi, tapi jangan mudarat kat orang. Cukup dengan bergaya motor lawa sudah. Nak bising buat apa? Dia geng motor ni bila ramai, dia mari syekh. Nampak? Syekh pula, syekh syaitan. Syekh ulama okey lah. Syekh syaitan mari. Sembelihan korban dilakukan oleh peserta, tapi dia tidak pernah melakukan penyembelihan sebelum ini. Berkenaan dengan bacaan sebelum sembelihan dan semasa sembelihan tersebut. Sembelihan ini sunat baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak bismillah, kurang keberkatan. Nabi sebut dalam hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar atau kama qala. Setiap pekerjaan yang boleh pada syarak, kita tak sebut bismillah pada awalnya, kurang berkat. Qalil barakah, maknanya abtar ni qalil barakah, kurang berkatnya. Kita nak keberkatan hidup kita. Lebih-lebih lagi zaman kita sekarang, zaman yang tak ada berkat. Faham? Zaman Nabi pun orang sentiasa cari keberkatan. Kita zaman mana? Zaman yang tak ada berkat, zaman suai. Lagi-lagi perlu banyak sebut bismillah. Tak, zaman kita ni zaman menipu kan? Betul tak? Menipu habis dah ni. Kerja-kerjaan menipu. Dia balik pukul 5, dia tak paskat. Dia kawan dia paskat pukul 10. 3 jam 1 jam. RM3 1 jam. Dah kalau 5 jam tipu. RM15 betul tak? 13 tahun buat kerja, lepas main bis biji. Zaman menipu dah ni. Rakyat tipu kerajaan. Betul tak? Tu contoh. Kerajaan tipu rakyat tu fardu ain dah. Jadi kita banyak kena baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Faham?
Kemudian kalau sembelihan yang korban, sunat tuan korban sembelih sendiri. Kita masuk korban, lembu kita, kambing kita sembelih dengan tangan kita ikut cara Rasulullah. Nampak? Kalau mampu lah. Dan kalau korban, kita bertakbir masa menyembelih korban. Kita ambil pisau, pegang ramai-ramai. Dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Dah, jangan sampai petang pula. Tidur lembu tu. Sekejap dah. Ramai orang lelaki tak boleh takbir. Takbir raya tak ingat. Tapi ada ke orang buat suami? Faham tak lagi? Dia kata yang siapa mana orang lelaki tak reti takbir, khunsa. Dia 5 alamat khunsa. Tak reti baca doa. Apa benda tak reti baca doa selamat. Tak boleh takbir raya. Tak pandai bang. Lepas tu tak reti mengucap dengan masyarakat. Faham lagi? Tu semua khunsa. Nampak tak? Jadi kita balik cek suami kita khunsa ke laki-laki. Dia pula takbir raya tak pandai. Betul tak? Tengok orang takbir raya malam-malam raya. 3 orang yang takbir. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap. Pusing gitu mikrofon. Faham? Kau dia? Takbir. Takbir. Apa dia gini? Period apa? Nampak? Nah, takbir raya pun tak reti. Jangan buat suami. Bongok tengok. Faham tak? Ada pula buat laki takbir. Bukan nak lagu. Kok tak penting, tak masuk pitching tak apa. Faham? Nah. Itu masalah ni saya sebut ni pasal berlaku banyak. Takbir tak reti. Pakai Myvi. Jika 40,000 bodoh tengok. Nah, orang dulu jalan kaki pandai takbir. Nah, Allah bagi nikmat Myvi, masuk aircon full sejuk. Nah, naik hujan tak kena, panas tak kena. Balas nikmat Allah. Walitukabirullah ala ma hadakum. Dahlah kamu bertakbir kerana Allah beri banyak hidayah kepada kamu. Tak reti takbir. Nah, soalan seterusnya. Sunnah Nabi balas kejahatan orang kebaikan. Patutkah kita bersabar bila orang hina maki kita atau perlu mempertahankan maruah kita? Dia selagi sampai tak memudaratkan yang bahasa umum, maka kita sabar. Kalau kemudarat itu besar, tak boleh sabar. Kita kena bertindak. Sebab tu dia ada hukum tasamuh. Kita jadi trafik, jadi JPJ. Ada benda kita maafkan, ada benda tak dimaaf. Tak, takat dia tak ingat lesen mati. Tak, minggu lepas dah lesen mati ni. Tak payah saman. Benda tu biasa berlaku. Lepaskan dia. Nah, ni memang tak ada lesen, belum tengah jalan. Itu baru kita saman. Nah, itu jugalah kehidupan kita yang lain. Kalau takat orang maki kita, katalah bodoh lah, apalah, kita tak salah layan lah. Nah, tapi kalau maki Nabi, tak boleh. Kita ikut jarak pesing sahabat. Kerana ni kekasih Allah. Tak, itu tidak ada pertimbangan. Tengok-tengok tempat. Kalau orang nafsu saja, tak payah kita pedulikan. Tahu tak? Orang kata kita bab nafsu saja. Tak rugi apa-apa pun. Nah, kita banyak bersabar. Tak? Tapi kalau sampai hina Islam, sampai jatuh agama kita, jatuh maruah agama, fitnah akan tersebar, itu tak boleh berdiam diri. Wajib berjihad. Soalan seterusnya. Apa kau kalau tak kahwin? Bukan tak nak, jodoh tak ada. Pernah bertunang, putus. Cari sendiri, orang rekomen, tak menjadi juga. Baik. Dia kata dulu bertunang, putus. Jadi apa hukum dia tak mau kahwin? Dengar baik-baik, hukum kahwin ni bukan wajib. Nah, tengok ulama kata sunat, tengok ulama kata harus. Jadi 5 hukum: wajib kahwin, sunat kahwin, haram kahwin, makruh kahwin, harus kahwin. Bila sunat kahwin, kita ada kemampuan untuk memberi nafkah dan kita ada cita-cita rasa nak kahwin. Itu sunat. Nah, bila haram kahwin, kalau aku kahwin nanti aku akan aniaya perempuan ini. Haram kahwin. Bila wajib kahwin, lembu pun nampak macam awet. Itu wajib kahwin. Faham lagi? Nah, kemudian dia nak ayat nak khabar lagi. Bila dah putus tunang, nak kahwin dengan orang lain. Islam ini agama mudah. Ad-dinu yusrun, agama mudah. Yang payah kita ni, Islam mudah. Zaman Nabi, orang laki-laki dia kata, ya Rasulullah, saya berkenan dengan perempuan Madinah seorang. Dia kata, ya khabar ke dia? Senang. Ya khabar. Islam tu mudah. Nah, jadi kalau nak kahwin senang sangat.
Perempuan macam mana mu nak? Itu persoalan. Nah, sebab mu kata ni, ada orang tunjuk, ada orang komen, tak jadi juga. Mu masalah mu sebenarnya. Perempuan macam mana mu nak? Oh, saya suka yang pandai menyanyi, Ustaz. Pergi kat karaoke. Tunggu bawah tu, betul tak? Tunggu. Saya suka yang pergi masjid lah. Nak pergi kuliah ceramah, pergi majlis ilmu, faham? Oh, tunggu belakang tu ni ramai. Islam cara lagu tu. Mu nak mana seorang? Mu tunggu kat pagar tu. Cikgu dia keluar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya orang Seremban. Saya tengok saudari ni 3 kali dah. Suka datang majlis ilmu, jadi saya ingin mengambil saudari sebagai isteri saya. Dan kalau setuju, ibu bapa saya akan datang merisik meminang seperti mana adat biasa kita orang Melayu. Kalau ada jodoh, dia kata insya-Allah. Esok dia akan miss call. Nampak? Kalau nasib tak baik, dia akan jawab, minta maaf, saya sebenarnya sudah bertunang dengan ustaz janggut tu lah. Dan lagi tu. Mudah tak? Mudah. Islam cukup mudah. Tahu tak? Takkan kita berterus terang orang nak marah kita. Kita jujur. Siapa jujur, Allah tolong. Tapi mu tak mau kahwin juga, peduli aku, tak ada masalah. Duduk lah mu situ. Tapi tak ada. Tak ada. Zuriat tak bagus. Orang yang tak ada zuriat kahwin pun disuruh ambil anak angkat dan sebagainya. Kerana Nabi nak kita ramai anak. Jadi kahwin. Kalau boleh biar banyak anak. Siapa yang kahwin tak dapat anak banyak, kahwin lagi yang anak banyak. Nampak? Kerana Nabi kata, ini muka surbi kumul umam yaumal kiamat. Aku bangga menjadi Nabi paling ramai umat di hari kiamat nanti. Soalan seterusnya. Kakak sulung simpan dendam pada mak. Sampai umur 50 tahun masih dendam pada mak. Sekarang hidupnya punah anak, cerai berat dan sebagainya. Itulah masalahnya. Dia gini, Allah bagi kita 2 dalam dunia ini, ibu dan bapa. 2 ni molek ke huduh ke, itulah ibu bapa kita. Tak ada jual lah kat Maidin, tak ada mall mana pun tak ada. Lazada pun tak ada jual ibu bapa. Hak ada tu di rumah kita. Jadi buatlah yang terbaik. Walaupun ibu bapa tu kafir lagi, dia masuk Islam dah, ibu bapa kafir lagi, masuk juga dalam ayat wabil walidaini ihsan. Dan bagi 2 ibu bapa kamu buat baik. Kata ulama tafsir, sekali ibu bapa tu masih kafir. Nampak? Jadi kalau kita ada salah silap begini dengan ibu bapa salah dengan kita, maafkan. Jangan tunggu lama. Tak ada manusia yang sempurna. Ibu bapa kita bukan nabi. Ada benda kita tak berkenan, ada benda dia silap, ada benda tak molek. Kalau benda tu yang perlukan teguran, kita tegur. Kalau benda tu tak perlu teguran, cuma kita perlu kemaafan daripada anak, maafkan ibu bapa kita. Tak ada dia, tak ada kita. Dia asal, kita farak. Huduh lagu mana pun perangai, itulah mak kita. One and only. Tahu tak? Maafkanlah. Dia beranakkan kita. Apa kata kalau dia beranak itu, dia buang dalam sungai. Mampu kerah mu. Nampak? Itulah. Kena jasa-jasa ibu bapa. Tak ada orang semua ibu bapa. Macam-macam masalah sebut ibu bapa. Ibu bapa berakhir maki, carutkan anak. Jenis wak zalimkan anak. Jenis tak mau ikut perintah agama. Teruskan. Jangan kita sakit hati dan dendam. Tegur dan doakan selalu untuk ibu bapa. Masya Allah, itulah tadi beberapa pertanyaan sekaligus beberapa jawaban yang sudah dijawab oleh Ustadz Azhar Idrus ya. Masya Allah, luar biasa sekali beliau. Walaupun di tengah menjawab beberapa pertanyaan, masih ada beliau itu ada lawakannya, sehingga suasana itu pecah, suasana itu santai, sehingga yang ngaji itu merasa betah ya. Masya Allah, jujur saya itu sangat kagum kepada beliau, ilmunya Masya Allah luar biasa. Apalagi tentang akhlak beliau ya, Masya Allah, dia itu sering merendah ya, sering memberikan contoh yang baik untuk kita tiru. Saya doakan semoga beliau itu tetap diberi kesehatan oleh Allah SWT, diberikan panjang umur serta rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga beberapa pertanyaan sekaligus beberapa jawaban yang sudah dijawab oleh Ustadz Azhar Idrus tadi, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, menjadi ilmu yang barokah,
sehingga kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa-apa yang sudah kita dengar. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan, semoga bermanfaat dan berkah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.